storage untuk kita punya array ni. So sebelum tu dah baca, hopefully dah baca lah slide lecture. Dan satu lagi, pergi kepada browser, typekan site:/microsoft.com /library list library. Untuk collection Makmal 7 ni kita akan tengok list saja, yang lain lebih kurang sama. So refer kepada list ni, dan saya rasa yang lain pun boleh follow. So ada dua tempat yang saya nak anda lihat. Pergi yang pertama dulu, untuk collection C# ni. Kat sini banyak information yang boleh tahu lagi lebih lanjut. Kalau nak tambah lagi kat slide tu, nanti ada lagi yang kata 100 slide. Jadi bacalah kat sini So kalau perhatikan, setiap dia penerangan ni dia ada coding sekali So kalau gunakan, ubahlah sikit-sikit je, masukkan ke dalam form, dan saya tak ada masalah. So yang ni kita tak ajar, sebab saya rasa ni pun kalau jumpa senang je. Dia adalah simple collection. Apa yang ditunjukkan pada simple collection ni adalah, kalau kita perhatikan bahagian kiri ni adalah pemboleh ubah biasa. Var ni maksudnya dia malas nak fikir lah. Dia boleh letak string salmon equal new list string. Dan kalau perhatikan, list ni ada lebih besar, lebih kecil ni. Ni ingat belajar kat mana? Ni list lebih kecil, T lebih besar. Dekat atas rak kan. Baik tu kena belajar atas rak. So ini adalah template jadi list ni dia tak ada, dia tak memegang ataupun dia tak berjenis apa-apa. So kita yang tentukan. Kalau kita kata string dalam kurungan ni, dia jadi string lah. Kalau kita kata integer lah. So nak kata yang simple collection ni, belah kiri ni dia tak menunjukkan diri dia adalah list tapi belah kanan ni barulah dia declare dia adalah list menggunakan keyword new. So ni simple. So kena tahulah kalau ditanya dah faham ataupun dah tahu. Dekat sini dia tunjuk for each. Nanti dalam slide saya tu atau dalam handout saya tu, saya tulis ataupun saya gunakan for lama so boleh juga gunakan for each juga. Lain-lain tengok tiga jenis collection ni. So sebenarnya kita pergi kepada yang generic je. Yang dua lagi ni ambil tahulah juga Dan nanti lecture berapa kita akan tengok link gunakan pada array ataupun pada collection. Sekarang pergi pula kepada yang pertama ni, list. So list, dekat sinilah tempat yang kita nak tahu lebih lanjut tentang list. Apa saya nak tunjuk kat sini, selain daripada contoh yang dibagi ni, kita boleh perhatikan mana dia. Okey, constructor list ada 3, overloading constructor ada 3. Kemudian property, capacity, count dengan item. Biasanya kita akan guna count.
Nanti kita akan tengok bila nak guna count ni. Dan ini adalah method yang possible kita boleh guna. Tapi kalau sebahagian ni boleh tengok ataupun boleh ingat add, sebab kita dah gunakan untuk list box. So list box adalah jenis collection. Remove, add, ada sort. Yang ni pun saya dah pernah suruh buat kan. Reverse, so ni yang kita nak tengok. Dan dia juga ada explicit interface dan juga extension method. So baca yang ni. So kita teruskan kepada lab kita. Pada form, tambahkan text box, button dengan label. So apa yang kita nak buat adalah bila kita klik button ni, nilai yang terdapat pada text box akan terus dimasukkan dalam list kita. So buat kejap. Ini adalah text box, button dengan label. Dan pastikan dah tukar nama dia. Terpulang nak tukar nama apa pun, janji ingat. So yang pertama ni text box list nama kucing, button adalah button list. Kemudian label ni hanya label yang bawah ni yang kita perlukan untuk manipulate nanti. Yang sini saya letak label list. So ni label list, ini button list, ini adalah text box list nama kucing. So pergi kepada tambah senarai guna list ni ataupun pada button. So kalau perhatikan dekat handout ni, kita akan declare satu list dan selalunya dia mestilah berjenis private sebab itu kegunaan kelas. Dan bila kegunaan kelas, kita maklum bahawa method lain pun perlu mencapai list ni. So sebelum kita tambahkan coding dekat button list, kita jadikan ataupun letak pemboleh ubah ataupun fill list kita. So kalau nak letak ke atas sekali pun lagi senang untuk tengok senarai tu. Kita punya list berjenis string. Namakan dia nama kucing list, new list, string. Ini salah satu cara kita nak declare nama kucing list untuk berjenis list. Ada tu saya rasa ada yang akan jumpa list string dalam ni dia kosong, dia ada kurungan ni je, lebih kecil lebih besar itu pun cuba boleh ke tidak ataupun possible ke tidak kita gunakan. Dan seterusnya kita nak buat nak lengkapkan button kita ni. So pertama sekali kita akan ambil nilai yang berada daripada text box dan masukkan ke dalam list kita tadi. So nama list kita adalah nama kucing list kan? Tak ingat dah. Nama kucing list list kita adalah nama kucing list dot, of course kita nak add lah,
Nak tambahkan apa? Tambahkan apa yang berada ataupun apa yang kita ambil daripada text box. So text box ada dua tu, make sure ingat yang mana. So kita nak yang list nama kucing dot text. Okay, so kemudian kita gunakan for loop. Okay, for kita letaklah apa-apa ke, bilangan start daripada kosong ataupun I, kalau siapa suka I. Lepas tu kita akan kata nama kucing list kita ni berapa bilangan dia. Ingat balik property tadi kan, property yang kita boleh gunakan adalah count. So count ni, tengok dia kata gets the number of element contained in the list. So kita boleh gunakan count untuk untuk mengetahui berapa size ataupun berapa yang ada nama kucing dalam list kita. Okay, kemudian of course biasa bil campur. Okay, dalam ni apa kita nak buat? Keluarkan je lah balik dekat label. Label yang mana? Banyak label ni. Apa nama label kita tadi? Label list kan? Okay, label list dot text. Dan saya nak suruh dia setiap kali looping ni bergerak, kita nak suruh dia tambah je nilai dekat list box tu, dekat label. So dari mana nak dapatkan value untuk masukkan ke dalam label adalah daripada nama kucing list kita tadi ni. Subkan dia bil. Ingat dia adalah array kan, dia tapi dia berjenis dynamic. So boleh cuba ni dulu. So apa yang jadi? Okey, masukkan nama kucing kan. So perasan tak, senarai kucing Gary, saya masukkan comot pula. Okay, Gary comot. So kita kena daripada dia masuk ke dalam senarai, tapi cara menulis tu dah tak cantik ataupun display kita ni tak cantik. So apa yang kita nak buat? Satu, kita nak pastikan dia turun ke bawah. Jadi kita tambahlah kat sini. Ingat lagi saya kata gunakan \n, tapi tak cukup kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. So kita tambah satu lagi \r pula. Kemudian kalau perasan label kita tadi masih ada, perkataan senarai kucing ni masih ada. So kalau saya nak buang je terus. Jadi saya nak kata sebelum apa-apa berlaku, kosongkan dah dulu label kita. Okay, masukkan kata Gary. Okay, kemudian saya masukkan comot. Siapa? Garfield. Okay, so katakan Garfield lagi, malas dah time ni. So perhatikan panjang kalau saya besarkan, bukan main lagi banyaknya kita boleh masukkan, dan kita tak declare pun berapa tadi Okay, so itu untuk list. Cuba ambillah kita buat sama-sama. Instead of for, ingat kalau bukan for, kita kena gunakan count dot count, property count. Kalau
kita nak guna cara pendek, kita pakai for each. So tadi kucing ni nama jenis string, nama kucing jenis string. So kita letak string sementara lah. Sementara in mana? In nama kucing list kita. Okay, amalkan buat curly bracket. So ambil semua nama yang dalam list kita ni, masukkan dalam sementara. Jadi label kita tadi, label list.text akan ambil nilai mana? Nama kucing list ke sementara? Sementara lah kan. Siapa yang jawab nama kucing list tu, belajar balik, buka balik for kita. Mana tak ingat ni. Okay, so ni pun tengok lagi simple lagi pendek je, dan saya rasa ni lagi senang faham. Output dia tetap sama. Gary. Lupa pula nak tambah tu. Tambah sendiri. Campur /n/r. Okay. Okay, nak rajin lagi. Kalau siapa yang rajin tu masukkan, saya tak nak masuk ke label, ataupun saya tak nak papar di label, saya nak paparan tu di list box. So, sama juga kaedah dia. So apa yang saya nak perhatikan, apabila masuk ke dalam list box, dia akan ada horizontal bar. So kita, sebab list tu akan panjang, tadi kalau kita perhatikan sampai ke bawah kan saya kena tarik besarkan form. Tapi kalau pakai list box, ada horizontal bar ni, kita boleh scroll up dengan down. Okay, so boleh cuba tambah ni, sama je. Instead of label list, kita masukkan ke dalam list box. Okay, selesai untuk list tu, add list. Sekarang kita nak remove pula. Kita nak delete dia. So cara delete menggunakan method remove. Ini pun saya rasa simple je, ataupun dah terror dah semua ni. Cumanya kalau perhatikan dekat saya punya contoh ni, saya terus spesifik delete comot, nak remove comot. So kalau perhatikan button remove ni akan ada nama kucing list.remove comot. So yang ni tak ideal lah untuk kita buat benda biasa, sebab kita tak akan tahu apa nama yang ada dalam list kita. Mungkin comot ni tak wujud pun. Mungkin kita kena buat text box lain, ataupun panggil daripada text box dan tekan remove. Okay. So kita cuba je lah yang remove ni. Sebab senang sangat. Letak saya lah kat sini. So remove, namakan dia button remove. So button remove ni kita nak terus buat comot. So nama kucing list dot remove. Okay, run kan.
masukkan Gary. Tak jadi ni. Jap. Yang ni tadi kita kena tambahkan backslash and backslash R. Baru nampak cantik sikit. Okay, run balik. Okay, masukkan Gary. Double R pula. Okay, Gary. Comel. Kita nak comot. Dan kita ada Garfield. Okay. So, ada comot kat sini. So, kalau saya tekan remove. Tak nampak apa lagi. Sebab bila kita tekan button remove, kita tak keluarkan ataupun kita tak buat paparan baru. So, tambahlah. Bila kita remove, jangan habis pada remove saja. Kena keluarkan balik for each kita ni. Ni pun ambil balik lah. Okay. Siapa tadi? Gary. Comot. Comel. Garfield. Okay, so tekan remove. Comot hilang. So dia akan tinggal Gary, Comel, Garfield. Okay, kalau masuk lagi comot. Okay, comot kat ujung ni. Masuk lagi Gary. So bila kita remove, comot pun hilang, Gary akan naik. Okay, tapi tak ideal lah. Saya comot je yang kena remove. Orang lain tak pernah remove. Gary pemain banyak Gary ni. Okay, jadi mungkin boleh tambah dekat sini. Instead of remove comot terus, kita remove apa yang kita type di text box. Sama text box ni ataupun text box lain lah. Okay, yang tu pun saya rasa simple je nak buat. So kalau buat, bolehlah saya tahu awak rajin, dan bolehlah consider untuk makar-makar untuk exercise yang kurang. So bolehlah saya top up. Okay, so kita selesai dah remove. Dan kalau ingat balik ni, banyak kan method yang ada dalam list ni. Binary search pun ada. Ingat lagi binary search? Yang dah belajar dulu jangan lupa ingat semula. Okay, so clear macam-macam ada. Yang saya suruh buat latihan ni adalah insert. Selain daripada add, ada insert. So buat insert. Kemudian remove add. Kita dah tengok remove, kita boleh tambahkan remove add. Ini pun dah buat kan dalam combo box ke list box ke apa gitu kan. Okay, so boleh je, tak ada masalah ni. So itu buat latihan yang ni dan hantar kepada dan hantar dekat Ulearn.